Langkawi merupakan daerah kepulauan dalam negeri Kedah Darul Aman, Malaysia. Kini, pulau yang kaya dengan keindahan semula jadi dan legenda masa silam ini telah menampilkan diri sebagai salah satu daripada destinasi pelancongan yang paling popular di Malaysia. Nama Langkawi ialah kombinasi antara Lang dan Kawi. Lang diambil daripada perkataan bahasa Melayu iaitu helang. Kawi pula diambil bersempena sejenis nama batu. Langkawi UNESCO Global Geopark ialah satu-satunya geopark antarabangsa yang merangkumi hampir keseluruhan Kepulauan Langkawi dan merupakan geopark global UNESCO ke-52 di dunia dan pertama di Asia Tenggara. Keindahan sumber alam yang terdapat di Langkawi UNESCO Global Geopark telah menarik perhatian Institut Kefahaman Islam Malaysia dan Universiti Kebangsaan Malaysia untuk mengadakan kem ekologi IKIM Lestari. Pada 21 September sehingga 23 September 2023, seramai 30 orang pelajar dan 2 orang guru telah mengikuti kem ekologi ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Program Kem Ekologi IKIM Lestari UKM 2023 telah berjaya dilaksanakan dengan cemerlang sekali dan mencapai objektif yang kita sasarkan. Dan ini merupakan kali pertama sebenarnya kerjasama IKIM dan Lestari UKM untuk mengajukan Kem Ekologi ini. Di mana tujuan Kem Ekologi ini adalah untuk kita memberi kesedaran kepada para pelajar dengan kepentingan menjaga alam sekitar, kepentingan pemeliharaan ekosistem dari sudut pandang Islam. Isu-isu yang berkait rapat dengan alam sekitar dan ekosistem merupakan aspek penting yang perlu dititik beratkan bagi memastikan kelestariannya terus terpelihara. Namun demikian, didapati isu-isu kemerosotan alam sekitar semakin meruncing saban hari. Tapi yang paling begitu baik dan bagi saya adalah satu benda yang praktikal apabila mereka dibawa ke lapangan. Mereka melihat sendiri bagaimana kedudukan geografi yang ada di Langkawi. Meninjau pokok-pokok di Telaga 7 itu, kemudian dibawa pula untuk meliputi bakau, pokok-pokok bakau yang ada di sekitar Langkawi dan juga melihat dan juga mempelajari secara lapangan bagaimana mereka dapat preserve ataupun apa dipanggil sebagai menjaga alam yang ada ini. Sebanyak 6 modul telah disampaikan oleh para penyelidik. Antara modul yang disampaikan ialah Islam dan pengurusan ekosistem, geopark, penjelajahan ekosistem hutan tropika, air, sungai dan manusia, penyertaan komuniti dalam pemeliharaan warisan dan bencana serta alam sekitar. Cara macam kita sedang untuk menjaga alam sekitar ni lah, macam efek dia dekat kita kalau kita tak jaga. Lepas tu cara dia nak menguruskan, lepas tu dia memberi kesedaran kepada kami lah. Sepanjang hari ini saya belajar kepentingan ekosistem dan juga kepentingan alam sekitar terhadap manusia, tumbuh-tumbuhan kira permukaan bumi kita lah yang saya pelajari hari ini. Ya, ini adalah untuk kita faham bahawa struktur hutan seperti mana kita dalam definisi saya katakan bahawa salah satu definisi dia apa dia? Kita berada di hutan simpan Macincang, Langkawi, dan tempat ini dipanggil Telaga 7. Jadi tujuan utama pada hari ini ialah untuk kita mempelajari bagaimana nak kenal pokok. Jadi kita tahu di Malaysia ni adalah kaya, negara kita adalah di antara 17 negara mega diverse ataupun mega kepelbagaian biologi di dunia. Jadi kita melalui satu proses mengenal pokok, maknanya daripada batang dia, daripada daun dia, daripada rupa dia dan sebagainya. Dan inilah ciri-ciri yang digunakan oleh para ahli botani untuk mengenal. Jadi bukannya sia-sia dalam hutan ya. Tuhan jadikan semua dalam hutan ini boleh dikenal, tetapi kita kena usaha. Untuk modul air, sungai dan manusia ini kita menerapkan kepada para peserta
tentang kepentingan untuk menjaga sumber air. Jika kita sedia maklum, ramai masyarakat kita sebenarnya menumpukan kepada air yang berkaitan dengan dia, tetapi tidak menumpukan kepada sumber air itu sendiri. Dan pada hari ini, pada waktu ini, kita sedang mengadakan satu kerja lapangan, demonstrasi dan kerja lapangan berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan ejen biologi ataupun benda hidup untuk menentukan atau menganggarkan kualiti air. Benda hidup di dunia ini, banyak benda hidup di dunia ini boleh dijadikan indikator, boleh dijadikan petunjuk kepada kualiti pencemaran air ataupun pencemaran udara atau apa-apa saja pencemaran dalam dunia ini. Macam mana dapat nama Langkawi? Okey. Burung elang yang berdiri di atas batu yang berwarna coklat kemerahan dan batu tu dipanggil batu kawi. Sekarang ni kita berada di kawasan yang merupakan kawasan konservasi kedua, yang mana merupakan kawasan batuannya ialah batuan Batu Kapur yang berusia, anggaran usianya lebih kurang 490 ke 360 juta tahun. Satu soalan yang saya ditanya, kenapa Langkawi banyak helang? Sedangkan tempat lain pun ada bakau. Kenapa tempat lain helang kurang? Jawapannya ialah apa yang saya definisikan yang pertama, kenapa perlu datang ke Langkawi? Kerana ada gabungan hutan paya laut, iaitu hutan paya bakau dan Bukit Batu Kapur. Bukit Batu Kapur ni merupakan habitat utama untuk helang membuat sarang. Kalau di lokasi paya bakau yang lain, dia tak mampu buat tempat tinggi sebab apa? Tak ada bukit. Di dalam Gua Kelawar, kalau 10 tahun dulu, waktu kajian yang dibuat oleh Dr. Juliana Senawi, masa tu dalam dokumentasinya mengatakan ada 3 spesies kelawar. Bentuk muka kelawar pemakan buah, dia lebih macam fork, macam dog. Maksudnya, dia point ke depan. Kalau yang makan serangga, dia flat. Hidung dia lepeh. Sebab dia menggunakan echolocation. Untuk pengetahuan anda, kelawar pemakan serangga amat penting untuk pendebungaan 2 buah yang anda suka makan. Durian dan petai. Macam dapat banyaklah pengalaman yang baru, lepas tu dapat macam ilmu pengetahuan jugalah. Kalau macam kita stay dekat tempat yang sama, macam kita takkan tambah pun pengetahuan kita. Macam itulah. Kalau macam tadi kita banyak tahu pasal macam pendebungaan pokok durian apa semua tu kan. Macam kita tahulah kepentingan kelawar apa semua tu. Macam itulah. Hari ni seronok sikit lah pasal boleh keluar bro. Jadi dapat belajar tengok jenis pokok macam hari ni. Lalu ni lah kita pergi tengok bakar apa tadi, tengok Gua Kelawar apa. Jadi seronok lah. Lepas tu tengok fosil apa. Adalah menjadi matlamat sesebuah geopark dibangunkan untuk memelihara dan mengekalkan sumber semula jadi di mana sebarang pembangunan fizikal hendaklah dijalankan secara lestari dan terkawal.